Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz? Ustaz harap anak-anak sehat. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 3, Aqidah, tajuk Beriman kepada Kitab. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 72 hingga 76. Standard kandungan. Standard pembelajaran. Objektif pembelajaran. Kita nak belajar apa ya anak-anak hari ini? Anak-anak tahu tak? Baik kalau nak tahu, jom berpantun bersama Ustaz. Mentari malap petang hari, malam menyusul mengambang bulan. 4 kitab wahyu suci, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Anak-anak dah tahu kan pantun tadi? Menceritakan tentang kitab-kitab Allah. Itulah tajuk pelajaran kita hari ini, iaitu beriman dengan kitab. Salah satu kitab Allah iaitu membaca Al-Quran, mendapat ganjaran pahala, kebaikan yang sangat banyak. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh mereka di dalam gambar tersebut? Pertama, peserta membaca Al-Quran di dalam pertandingan tilawah Al-Quran. Kedua, murid-murid sedang belajar membaca Al-Quran. Dan ketiga, murid-murid sedang bertadarus Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah salah satu kitab Allah yang perlu kita beriman. Anak-anak, apakah erti kitab Allah? Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita semua dah faham maksud erti kitab Allah. Seterusnya, mari kita baca dan dinakli tentang kewajipan beriman kepada kitab Allah, iaitu surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Melalui ayat Al-Quran di atas, jelas kepada kita anak-anak bahawa pertama, Al-Quran salah satu kitab yang wajib kita beriman. Kedua, Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti kita patuhi. Ketiga, kita wajib beriman dengan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungan. Anak-anak, mari senaraikan nama kitab yang wajib diketahui. Sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab lain yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mari kita senaraikan nama-nama kitab tersebut. Pertama, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Kedua, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Ketiga, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Keempat, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita beriman dengan kitab Allah, banyak kesannya dalam kehidupan kita. Apakah kesan tersebut? Pertama, iman semakin bertambah. Kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Keempat, masyarakat sejahtera. Kelima, dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelaskan apa yang akan kamu lakukan sebagai bukti kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dengan membuktikan keimanan melalui tindakan. Pertama, menunaikan solat 5 waktu. Kedua, menjadi seorang yang amanah. Ketiga, tidak berbohong. Keempat, menutup aurat dengan sempurna. Kelima, bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran dan berusaha memahaminya. Keenam, memelihara kesucian Al-Quran. Ketujuh, tekun menuntut ilmu. Kelapan, mengamalkan akhlak mulia. Murid-murid, jom kita bincang latihan. Latihan 1, isikan tempat kosong. Latihan kedua, padankan nama Nabi dan kitab yang telah diturunkan. Latihan ketiga, lengkapkan tempat kosong di bawah mengenai kesan beriman kepada kitab Allah. Sila jawab latihan 1, kedua dan ketiga di dalam buku latihan. Baiklah anak-anak, sebelum berakhir, Ustaz minta seorang murid untuk membuat rumusan tentang apa yang kita pelajari hari ini. Rasanya semua dah faham apa yang kita telah pelajari. Jelaskan apa yang kamu faham dan ingat. Ustaz berharap anak-anak semua dapat beriman dengan kitab Allah dan menjadikannya asas pegangan dalam kehidupan. Kita wajib beriman kepada kitab Al-Quran dengan belajar bersungguh-sungguh, berusaha memahami dan mengamalkan isi kandungan. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ustaz berharap anak-anak sentiasa membaca Al-Quran di rumah, solat jangan ditinggalkan, berbuat baik kepada ibu bapa, adik-beradik dan semua orang. Sentiasa basahi lidah dengan berselawat dan zikrullah kerana Allah menyayangi hambanya yang beriman. Sekian sahaja untuk hari ini.
Selamat beramal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.